Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur hadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Faridatul Faraid, yakni berkenaan dengan persoalan akidah kita, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelok dan menguatkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kekuatan iman itulah kita diselamatkan Allah di dunia, diselamatkan Allah di dalam dunia ini daripada tersesat maupun terpesong. Maka nanti di hari akhirat diselamatkan Allah daripada diazab di dalam api nerakanya dan ditempatkan di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Faridatul Faraid, kitab Jawi lama, pada muka surat 4. Muka surat 4, 7 baris daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan telah bersalah-salahan ulama pada kafir muqallid itu dan ketiadaan kafirnya, dan kaul yang sahih bahawasanya mukmin serta berdosa dengan sebab meninggalkan akan belajar dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu.
Baik. Ni kita sambung berkenaan dengan masalah yang disebut sebagai muqallid. Apa tu muqallid? Muqallid ni orang yang bertaklid. Taklid ni dalam masalah fiqh dibenarkan. Macam kita dalam bab ibadat, dalam masalah fiqh kita bertaklid kepada Al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kan? Jadi kita ikut mazhab. Kadang-kadang kita tak tahu pun kita ikut je. Kadang kita tak tahu mana dalilnya pun tak apa, dimaaf, tak tahu dalil. Tapi kalau tahu lebih baik. Tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, di sini berlaku perselisihan ulama tentang orang yang bertaklid dalam masalah akidah. Ini kerana ada pendapat yang kata dimaaf lagi lah, tapi dengan bersyarat. Ada yang kata tak dimaaf, dihukumkan kafir. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat dia ni jadi fasik, berdosa, tetapi akidahnya sah. Yang kedua, akidah tak sah, maknanya jadi kafir. Ni muqallid ni, yakni taklid. Apa makna taklid? Makna taklid mengikut-ngikut orang. Tu makna taklid. Dia ikut-ikut, dia tak ada ilmu. Kan? Dalam masalah fiqh kita ikut-ikut orang tak apa. Imam Syafi'i itu orang lah, kita ikut Imam Syafi'i, tak apa. Mazhab Imam Syafi'i kata sembahyang letak tangan di atas pusat. Ni pusat letak ni. Kita tak tahu mana dalil dia ambil, hadis ke apa, tapi kita ikut, sah, tak ada masalah. Tapi dalam masalah akidah, bila kita kata Allah tu wujud, orang tanya pula, dah mana mu tahu Tuhan tu wujud? Tahu, aku dengar Ustaz Syakir kata. Itu namanya taklid. Jadi taklid ni ada dua pendapat ulama. Siapa yang bertaklid dalam masalah akidah, kalau pendapat yang ringan sikit, mengatakan orang ni berdosa besar. Dia masuk dalam kelompok fasik, fasikun. Fasik ni maknanya orang yang berdosa besar. Pandangan yang kedua, pandangan yang keras sikit, syadid, mengatakan orang yang taklid itu kafir. Kafir terus, terkeluar dia daripada Islam. Jadi tak kata yang nombor dua, nombor satu pun berat dah. Pandangan pertama pun kata fasik tu pun berat dah. Takkan kita nak masuk dalam fasik, jadi orang yang berdosa besar. Kita mesti nak jadi orang yang baik-baik. Takkan kita nak, walaupun akidah sah, tapi takkan nak masuk neraka, kan? Jadi nak tak nak, kita kena keluar daripada kelompok muqallid. Kita jangan duduk dalam geng muqallid, yakni suka bertaklid dalam masalah akidah. Dalam masalah fiqh tak apa. Masalah akidah jangan taklid. Maksud jangan taklid, jangan ikut membuta tuli apa yang saya kata. Macam tu. Bukan saya je lah, mana-mana orang kata, tok guru mana pun. Jangan taksub, tapi dengar apa yang dia sampai, ilmu dia tu. Kalau nak kata, kalau rasa tak percaya dengan ilmu dia, rot lah. Sebab tu saya cakap, apa saya sampai ni, apa yang saya ajar, kalau rasa tak kena, rasa tak betul, bantah. Kalau betul, saya akan bagi hujah balik, untuk betul-betul sampai kita faham. Macam mana Ustaz kata Tuhan tu wujud? Saya pun bagi hujah gini. Lepas tu dia buh balik. Lepas tu last kali sampai dia, okey, clear Ustaz, saya dah faham betul dah. Itu maknanya jelas dah akidah dia. Jadi dia bukan ikut saya, tapi dia faham dengan ilmu dia. Barulah akidah orang ini akidah yang sahih, akidah yang benar. Bukan suruh masuk lawan saya, tak, kan? Tapi biar dapat sampai bentuk kefahaman. Kita mengaji ni biar sampai betul-betul kita faham. Tak faham, tanya. Baik. Jadi kata Tok Syekh, dan telah bersalah-salahan. Maksud bersalah-salahan ni khilaf lah, berbeza-beza pandangan
di kalangan ulama. Pada kafir muqallid itu, pada kafir muqallid itu dan ketiadaan kafirnya. Jadi maksudnya berbeza, dia nak kata berbeza-beza pandangan ulama tentang masalah orang muqallid ni kafir ke tak kafir. Jadi maksudnya sini ada pandangan yang kata kafir, ada pandangan yang kata tiada kafir. Tapi yang kata tiada kafir tu dia kata qaul yang sahih. Mana yang lebih benar daripada dua pendapat ni? Mana lebih kuat? Sebab ada bertembung dua pendapat, mesti ada satu pendapat lebih kuat daripada satu pendapat. Jadi ada dua pendapat. Siapa yang muqallid jadi kafir, siapa yang muqallid tak jadi kafir. Jadi mana pandangan yang lebih kuat? Ulama kata pandangan yang lebih kuat ialah tak jadi kafir tu. Tak sampai kafir. Sebab berat sangat nak hukumkan kafir pada seseorang yang telah mengucap dua kalimah syahadah. Bukan senang-senang. Tapi ulama yang kata kafir tu dia ada hujah dia sendirilah. Benar juga. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih banyak dipakai pendapat mengatakan tak jadi kafir lagi. Tapi dia kata qaul yang sahih bahawasanya mukmin serta berdosa. Walaupun dia tak kafir, tapi dia tu dikira orang yang beriman tapi berdosa. Dia orang beriman, sah iman dia, tapi berdosa. Dengan sebab kenapa dia berdosa? Mesti bila tuduh orang tu berdosa, mesti ada sebab dia buat salah. Apa salah dia? Sebab apa dia dikata berdosa? Dengan sebab meninggalkan akan belajar. Sedangkan dia ada masa, kesempatan boleh mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, tapi dia tak nak belajar. Dengan sebab dia tak belajar, akhirnya dia jadi muqallid. Dengan sebab dia tak belajar, jadi dia ikut-ikut orang aja. Tahu aku ikut orang ramai, dia kata gitu. Mai ikut orang gitu, maka pandangan yang paling kuat kata dia beriman tetapi berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab meninggalkan akan belajar. Tak belajar tu jadi berdosa. Dan fikir bicara dan dia tak berfikir. Betul dia fikir sama. Dan macam mana dia boleh jadi siapa Tuhan? Fikir. Ini fikir pasal duit aja, fikir pasal dunia aja. Nak fikir bicara. Jika ada ia daripada ahli demikian itu, tapi dengan syarat kalau dia ahli dalam masalah ini. Maksud ahli di sini ahli mukallaf. Maknanya dia orang yang layak berfikir dan layak belajar. Ada pun macam orang gila itu dimaaf. Dia mana boleh belajar. Kalau orang gila belajar, tukang ngajar pun jadi gila. Jadi tak payah. Orang macam tu dia bukan mukallaf, dia tak payah belajar, dan dia tak payah berfikir. Tu yang ramai-ramai tak datang mengaji kuliah tu gila tu. Tapi bukan gila Tanjung Rambutan. Kalau nak masuk dalam gila Tanjung Rambutan, tak muat Tanjung Rambutan. Tapi namanya gila dunia. Sibukkan gila dunia dia sampai tak nampak mana jalan ke surau masjid. Tapi jalan ke pejabat dia nampak pula. Tu kata. Tu namanya gila dunia. Baik. Maka dia dalam ni syarah dia kata, maka tidak sah i'tiqad muqallid, iaitu i'tiqad yang mengandungi perkataan orang lain dengan tidak mengetahuikan dalil. Maksud yang dikatakan taklid tadi, ikut-ikut orang ni, dia ikut orang membuta tuli tanpa dia tahu tentang dalilnya. Dalil ni ada dua. Iaitu yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Mana satu dulu pun tak apalah. Dalil nakli, nun qaf lam ya, nakli. Nakli itu makna naqal. Naqal ni makna cedokan. Dalil yang diambil daripada Quran ataupun hadis. Dicedok daripada ayat Quran atau dicedok daripada hadis. Biasanya dalil nakli ni ustaz-ustaz lah, tok-tok guru, alim ulama, kita orang awam kadang-kadang mana nak ngapalnya ayat Quran, mana nak ngapalnya hadis-hadis, matan-matan kitab. Jadi mungkinlah dalil nakli kita susah. Tapi jangan ingat kita sudah terlepas. Wajib kita kena ada dalil dalam masalah akidah.
Bila ada dalil baru keluar daripada muqallid. Tak ada dalil masuk dalam muqallid. Jadi kalau tak boleh dalil akli, ambil dalil yang kedua. Apa dalil kedua? Dalil akli. Ain qaf lam ya. Akli. Akli maknanya akal. Kita kena bawa dalil akal. Kalau tak boleh bawa dalil Quran hadis, paling-paling tidak dalil akal kita boleh bawa. Contoh, orang tanya, apa dalil? Dalil ni maksudnya bukti lah. Apa bukti Tuhan itu wujud? Orang tanya kita. Kita nak bawa ayat Quran, kita tak erti. Nak bawa hadis, lagi tak erti. Tak? Kita bawa dalil akal. Macam mana dalil akal? Dia tanya, macam mana mu tahu Tuhan tu wujud? Dah kalau Tuhan tak wujud, macam mana hang boleh wujud? Jawabnya tu. Tu kan dalil akal tu. Fikir dengan akal. Dia pun fikir tak? Ya tak ya juga. Dah kita ada ni sebab Tuhan dah bagi ada. Dah kalau Tuhan bagi ada, takkan Tuhan tu tak ada. Dia cipta kita, makna dia tu mesti ada lah. Tiba-tiba dia cipta kita, dia tak ada. Boleh terima dengan akal tak? Tak boleh terima. Itulah namanya dalil akli, dalil akal. Jadi bila ada dalil, kita tak masuk dalam golongan muqallid, ikut-ikut orang. Tu selamat. Sebab kalau kita tak ada dalil, kita ikut-ikut orang. Macam saya kata Allah tu wujud. Tuan-tuan peganglah Allah tu wujud. Sok-sok mana tahu datang mana gaya-gaya macam ulama' ke mana ke, dengan serban besar kuali, kayu sugi dua-dua celah telinga begini. Ada satu lagi kat mulut. Ada tongkat sakti mana dia tahu bawa. Tasbih besar-besar bola pimpong. Kan? Tiba-tiba dia kata kat kita, Tuhan sebenarnya tidak ada. Tuhan tu sebenarnya adalah perasaan kita sendiri. Kita pun, ni wali ni takkan tak betul. Ikut bagus, jadi kuali. Mati kafir. Tu yang jadi ikut ayah pin. Tengok ada video ayat ni, apa nama orang buat rencana tentang ayah pin ni. Pengikut dia sampai taksuk. Taksuk gila-gila sampai cium cium kaki ni tahan kira, minum air kaki. Lagi gila. Saya pun tak ada teringin nak minum air kaki tok guru saya. Walaupun kita taat dengan dia, nak ikut dengan kata dia. Syiah lagi teruk Syiah. Jahat Syiah. Dalam kitab Syiah ada sebut, siapa yang makan najis imam dia, diampunkan segala dosa. Kan najis buat celup tepung, tarik tok guru dia. Tu kata gila. Tapi dia pun buat sungguh. Tengok dalam perayaan dia pun Karbala ke benda tu. Dia tibai badan macam tai pusam sebiji. Dia pukul badan dia berdarah. Tu mana ada Islam ajar macam tu. Tapi dia tak sok, dia tak pakai afala taqilun. Allah kata, tidakkah kamu mahu berfikir? Takkan aku ajar kamu macam tu? Takkan Allah ajar kita ni merosakkan diri sendiri. Allah suruh kita fikir. Tiba-tiba ni jenis semua jenis tak mikir. Sebab tu dinamakan puak-puak ni jahiliyah. Jahiliyah tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya bodoh piang. Tapi dengar cakap Arab nampak macam lembut lah sikit. Cakap Melayu kasar terus. Kan? Tapi itulah dia. Sebab tu kita nak selamat, jangan duduk dalam muqallid. Nanti kita taksub bukan-bukan. Kita jumpa orang pelik-pelik macam mana tahu? Kan? Mulalah dia jadi taksub. Dulu ada satu orang. Dia ramai orang datang sampai beratus-ratus. Kan? Dia bagi cincin dia. Dia ambil cincin tu, lepas tu kena bayar kat dia berapa ratus tahu. Lepas tu dia baca-baca pup, dia tiup kat cincin. Dia kata siapa pakai cincin ni kebal. Orang percaya. Kan? Kalau betul kebal, dia duduk depan trailer kat highway. Kalau betul lah ada ilmu kebal yang sungguh-sungguh, kalau yang memang karamah daripada para wali tu cerita lain. Tapi kalau ilmu kebal yang kita mengaji kitab pun tak ada apa, tiba-tiba terus kebal. Ambil gini, sapu, terus jadi kebal. Kalau betul ada ilmu macam tu, baik pergi hantar dekat Palestin. Betul tak?
Panggil bomoh tu, ni buat dekat geng-geng Palestin ni, bagi ilmu kebal kat depa. Tengok duduk macam ni depan kereta kebal Yahudi. Kata kereta kebal tembak, tum, pum. Dia lambung balik. Dah. Itu kata Habib Rizik, kalau betul ada ilmu kebal, bilakan kita nak merasa syahid, dia kata. Dah. Yang cerita-cerita orang Islam ni, mujahidin ni, cita-citanya nak mati di jalan Allah. Tiba-tiba tak mati-mati. Nama apa faedah kita berjuang sebab nak mati di jalan Allah? Orang beriman ni bukan nak hidup lama-lama kat dunia, sebab dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman. Dunia ni susah, sengsara kita, ujian banyak, hasutan setan, nafsu, iblis. Jadi kita beramal cukup-cukup, habis dah Allah ambil nyawa, boh dalam syurga. Tu tempat sebenar kita. Sebab syurga adalah kampung halaman kita. Dunia bukan. Dunia ni ibarat RNR, tempat persinggahan sementara sahaja. Tiba-tiba nak kekal lama-lama dekat dunia. Nak umur panjang lama-lama. Kalau umur panjang tu sebab nak buat ibadat, boleh tahan kira. Dah umur panjang sebab nak merasa dunia berlebih-lebih, itu dah jadi lain. Ni pasang ilmu susuk sana susuk sini supaya lambat mati. Ngarut-ngarut tu semua jadi sesat. Jadi rosak akidah. Percayaan karut marut, kan? Percayaan karut marut, khurafat, tahyul semua ada. Dia kata gantung kuda laut belakang pintu, pencuri tak masuk. Saya jawab, tak payah kata kuda laut, menggantung kuda betul belakang pintu, ngan pintu-pintu ngan kuda-kuda hilang. ada mana, ambil mana tahu, kitab mana ada? Mana? Kalau ada sandaran ulama boleh tahan kira. Ini ambil mana tahu, main cakap-cakap gitu. Jadi jangan kita percaya bukan-bukan. Kalau nak perlindungan apa, minta pada Allah, bukan minta pada makhluk. Makhluk tak boleh memberi perlindungan, kerana makhluk tu sendiri pun tak boleh nak berlindung. Yang boleh melindungi kita Allah. Tapi kalau macam contoh masuk hutan, Tok Guru ada tulis-tulis dalam kitab bacaan apa nak kena baca, tak apa, itu tak apa masalah. Bukan kita percaya benda bukan-bukan, kita baca doa tu pada siapa? Pada Allah. Ya Allah, saya nak masuk hutan ni, minta berlindung daripada benda yang bahaya, apa sebagainya, binatang buas. Itu tak apa, sebab kita minta pada Allah. Ni dak masuk hutan, tok anak cucu tumpang lalu. Tiba ada orang jawab, bila pula hang jadi cucu aku? Ada ambil mana? Nak ambil mana? Ambil mana? Ngarut-ngarut. Tu. Bahaya. Boleh jadi rosak akidah kepercayaan kita yang bukan-bukan. Percaya kepada suatu kuasa lain selain daripada Allah. Lain tak ada kuasa. Lain tak ada kuasa. Hanya Allah sahaja yang ada kuasa. Hajatlah pada Allah. Gitu. Maka dia kata, maka tidak sah i'tiqad muqallid, iaitu i'tiqad yang mengandungi perkataan orang lain dengan tidak mengetahuikan dalil. Dan tentang iman orang muqallid itu ada perselisihan di antara ulama seperti ternyata di bawah ini. Jadi ada 6 pandangan ulama tentang iman orang yang muqallid. Iman dia sah ke tak sah? Jadi ada 6. Yang pertama, memadai dengan taklid tetapi serta berdosa. Ni yang macam kita sebut tadi. Dia bolehlah, iman dia boleh diterima, tetapi dia ni dikira berdosa. Satu pandangan kata begitu. Jika ada padanya keahlian bagi fikir dan nazar, tapi dengan syarat kalau dia ni jenis mampu fikir dan mampu belajar. Mampu belajar ni maknanya tidak sindrom, tidak cacat. Dia boleh datang kuliah mengaji, boleh faham. Kalau jenis cacat otak, sindrom, jenis wire short ke jenis apa, tak boleh nak faham. Nak jenis lembab macam mana, kan ada jenis budak-budak kadang macam tu, kadang sampai besar dia macam tu, kan. Ada saya ada jumpa seorang dekat belah-belah sana, belah kampung Diu, kan. Dia sindrom. Dia selalu cakap dengan saya, esok nak kahwin, dia kata. Setiap kali jumpa, esok nak kahwin, bulan depan datang, esok nak kahwin, dia kata. Dia kata, ustaz datang lah, ustaz, saya jemput ustaz datang lah, esok nak kahwin, dia kata. Dia dah besar dah, umur dia dah berapa, 20 lebih lah. Tapi dia gitulah. Tapi sindrom dia datang masjid. Yang datang masjid ni 2 kali sindrom.
mandrem terus. ada dia datang masjid. Tu kata kan, bagus dia. Kadang dia nyanyi lagu sifat 20. Allah wujud, lagu nasyid dia nyanyi. Kan? Tu. Nah, jadi orang macam ni tak wajib atas dia. Nak kena mengaji akidah. Sebab kalau ngaji kan pening dari dia. Kita nak ajar dia pun pening. Kan? Ada. Jadi tak perlu. Jadi tetapi kalau orang yang waras, yang elok, yang sihat akalnya macam kita, maka wajib kita mengaji ilmu akidah. Dan bila tak mengaji, maka dia jadi taklid. Pendapat pertama kata imannya masih lagi sah, tetapi dia berdosa dengan sebab dia tak mengaji. Dan jika tidak, dia kata, maka tiada derhaka dan berdosa ia. Kalau orang tu jenis orang yang tak boleh fikir, tadilah saya sebut tadi, macam orang cacat dan sebagainya tadi, akalnya kurang waras ataupun kurang sempurna, maka orang ni tidak derhaka dan tidak berdosa kepada Allah. Dia tidak dianggap derhaka. Sebab apa tidak dianggap derhaka? Sebab dia sendiri pun memang dia tak boleh nak pergi mengaji tu, nak kefahaman tu tak boleh. Sebab dia macam tu dah. Dan tak berdosa ia. Ini ialah perkataan yang diiktimadkan dia oleh ulama. Pendapat ini pendapat yang paling masyhur sekali. Pendapat yang banyak dipegang oleh ulama, pendapat yang pertama ni. Baik. Kemudian pandangan yang kedua, tidak memadai dengan dia. Dia kata pandangan yang kedua ni tak memadai. Maksudnya iman dia tu tak sah. Tak boleh dipakai. Maka adalah muqallid itu kafir, maka jadi kafir orang tu. Ini pandangan kedua, mengatakan siapa yang muqallid kafir dia. Ini pandangan keras sikit. Dan berlaku di atasnya oleh Syekh As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang kata ni? Salah seorangnya yang kata, iaitu Syekh As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita nak kata tak baik apa ni ulama'. Ulama' kata begitu, bila ulama' kata berat dah. Kan? Ulama' kata Syekh Sanusi ni bukan leke-leke orang. Syekh Sanusi ni dia ada kitab. Dia karang kitab Matan Umul Barahin. Tu yang menjadi kitab induk bagi segala kitab tauhid. Kitab induk maksudnya kitab ibu. Namanya pun Umul Barahin. Ummu tu ibu. Jadi kitab ni lah, kitab ni nipis je. Kalau kita ngaji pondok, biasanya tok guru akan buka kitab ni dulu. Sebab dia kitab asas. Dia lah mula-mula sekali. Daripada kitab ni lah datang kitab-kitab tauhid yang lain mensyarahkan kitab ni. Jadi dia ni ulama' bukan kecil-kecil ulama'. Ulama' besar. Jadi bila dia ulama' besar, dia sendiri keluarkan pandangan siapa yang muqallid kafir. Nampak? Berat dah tu. Ada. Dan berlaku di atasnya oleh Syekh As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Kata Abdurrahman Al-Manili, dan ini perkataan dibinakan di atas menegahkan taklid. Kemudian ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Manili. Dia kata, kenapa Syekh Sanusi kata begitu? Kerana dia nak tegah orang daripada bertaklid, supaya orang jangan menganggap ringan taklid tu. Dia kata tak apa, taklid fasik je, dia kata. Tak apa, taklid kita berdosa je, tapi beriman lagi. Dia takut orang main-main gitu, maka dia keraskan dengan kata siapa bertaklid kafir. Dia kata gitu. Dan bahawa makrifah itu syarat pada sah iman. Dan Syekh Abdurrahman ni pun kata bahawa ma'rifah, yakni mengenal Allah itu menjadi syarat kepada sah iman. Dia pun sokong apa yang dikatakan oleh Syekh Sanusi. Dia kata betul lah kan? Sebab mengenal Allah itu jadi syarat iman tu sah. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana iman tu nak sah? Ada. Macam semalam geng-geng UPSI, pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswi UPSI, dia buat kuliah online dengan saya. Tajuk ni lah, akidah yang sahih. Kan? Atau dia kata, ustaz bagi pesanan sikit dekat orang masyarakat kita hari ni yang mengabaikan ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita ginilah. Iman tu bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu, iman tu maknanya percaya. Nak boleh kepada percaya, kena kenal.
Nak kenal, kena tahu. Tahu tu bahasa Melayu. Bahasa Arab, ilmu. Macam orang lah. Orang nak pinjam duit kita, kan? Dia nak pinjam berapa? Dia nak pinjam 500 katakan. Tahu-tahu datang itu, Ustaz pinjam 500. Kita tak kenal dia. Bila kita tak kenal dia, kita percaya tak kat dia? Kita tak percaya. Macam mana nak percaya? Kenal pun tidak, tahu pun tidak. Dia ni main mana ni tiba-tiba? Tadi kuliah tak nampak pun. Nah, kalau ada dalam kuliah boleh tahan. Kira dak ni keluar-keluar ni tiba-tiba, Ustaz 500 pinjam tak? Kita nak bagi tak? Saya silap RM5 pun kita fikir banyak kali. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu dia siapa, kita tak kenal dia, maka tak datanglah hasil percaya pada dia tu. Tiba-tiba ada seorang lagi datang. Ustaz, meh 5,000. Kata Allah 5,000. Nah, 10,000 kita bagi. Kawan kita pula kata, Ustaz bagi dia sampai 10,000. Alah, bukan, aku tak kenal dia siapa. Adik aku kenal sangat. Dia kalau pinjam memang tak bayar. Contohlah kan. Apa dia boleh bagi? Orang tu minta 5,000 tapi dia bagi 10,000 sebab kenal. Kan? Bila kenal, dia tahu orang tu siapa, dia kenal orang tu siapa, maka dia akan percaya pada orang tu. Sekarang apa kaitannya dengan iman ni, dengan akidah ni? Jadi untuk mencapai percaya kepada Allah, dia kena kenal Allah. Untuk capai kenal Allah, dia kena tahu tentang Allah. Nak tahu itulah namanya ilmu. Jadi kalau dia tak mengaji ilmu tentang Allah, macam mana dia nak tahu Allah? Bila dia tak tahu tentang Allah, macam mana dia kenal Allah? Bila dia tak kenal Allah, macam mana dia percaya pada Allah? Kalau dia tak percaya pada Allah, macam mana dia beriman kepada Allah? Dengar buah ni, masa saya mengaji pondok. Masa saya mengaji pondok, Tok Guru cakap macam ni, saya jam, Allah terduduk menung. Kita kata mojo aku pergi ngaji kat pondok. Adik-beradik kita, mak bapak kita, tok nenek kita, sepupu sepapat kita, saudara mara kita, kawan-kawan sepejabat kita, jiran tetangga kita, berapa ramai yang tak ambil peduli langsung ilmu akidah. Sifat 20, satu habuk tak tahu benda. Bagaimana agaknya iman mereka itu? Adakah sah atau tidak sah? Ini dia takut. Luar ni memang nampak gaya Islam belaka semua. Kai kopiah, kai tudung. Itu gaya Islam. Iman dalam hati. Macam mana sepatutnya cakap? Dia kata, mereka beriman. Saya tak kata mereka kafir. Tapi ulama' kata, nak ngesahkan iman, kena kenal. Nak sahkan kenal, kena tahu. Nak sahkan tahu, kena mengaji. Tiba-tiba tak mengaji, macam mana boleh sampai kepada iman? Sebab susunan dia macam tu. Sebab tu tak dapat tidak, kenalah mengaji. Lepas tu kita kena ajak, nak ngajak orang-orang lain, terutama ahli keluarga kita, untuk mengaji ilmu akidah. Ini bukan benda main-main, ni bukan benda saja-saja. Kita duduk malam ni bukan semata-mata nak tunggu masuk waktu isyak, bukan. Itu samping-samping. Tapi yang sebenarnya kita duduk dalam satu pengajian yang mustahak atas kita. Yang penting, sebab pengajian inilah yang menentukan kita orang beriman atau kafir. Yang menentukan masa depan kita bukan masa depan nak kerja apa, bukan masa depan lagi tahun depan kan, tapi masa depan di sini ialah hari akhirat kita. Inilah yang menentukan kita masuk syurga atau masuk neraka selama-lamanya. Aduh, main-main berat. Tu dia. Baru kita faham betapa pentingnya akidah. Dibinakan di atas menegahkan taklid, dan bahawa makrifat itu syarat pada sah iman, dan yang sebenarnya menyalahinya. Baik, itu pendapat kedua. Baru dengar pendapat kedua dah seram sejuk dah. Pendapat ketiga pula memadai dengan dia. Pendapat ketiga kata iman dia sah serta berdosa semata-mata. Dia macam pendapat pertama tadi. Dia kata berdosa semata-mata, yakni sama ada ia keahlian bagi nazar atau tiada.
Cuma beza pendapat ketiga dengan pendapat pertama tadi. Pendapat pertama dia kata imannya sah tetapi dia berdosa dengan syarat kalau dia boleh mengaji. Tapi pendapat ketiga ni dia terbalik sikit je. Dia kata imannya sah dan dia berdosa, tak kira sama ada dia boleh mengaji ke tak boleh mengaji, tetap berdosa. Ni pendapat ketiga. Tapi pendapat ni tak kuat, sebab tu dia duduk ranking dia nombor 3. Berkata Al-Manili, tadilah Syekh tadi, dan perkataan ini ditolak akan dia. Kata Al-Manili, Syekh Al-Manili tak nak pakai pendapat ni. Walaupun kita, tapi jangan kita orang cakap apa, ulama ni dia beradab. Bila dengar dari pendapat ulama lain, saya kurang setuju, itu saja. Tapi jangan sampai maki, jangan sampai kritik memadai. Kita kata kita tak setuju dengan pendapat ni, sudahlah. Jangan kata apa punya ulama bagi pendapat ni. Jangan, sebab yang bagi pendapat ni ulama juga. Dia bukan lekeh-lekeh ilmu, kan? Itu pendapat ketiga, selesai. Pendapat yang keempat, dia kata mereka yang taklid akan Quran dan as-sunnah al-qat'iyah, yakni dalil yang putus daripada Quran dan hadis, itu sah imannya. Siapa yang bertaklid daripada ayat Quran ataupun hadis, imannya sah. Contohnya dia tak berapa nak faham sangat, tapi bila orang tanya Allah tu wujud tak wujud, dia bagi ayat Quran. Tapi dia tak mahir sangat ayat Quran tu, cuma dia bagi je ayat Quran tu. Dia kata ni dalil lah ni ayat Quran. Dia pun baca Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tu. Allah kata dia Tuhan cipta langit bumi, mana Allah tu ada lah. Dia kata contohlah, dia kata itu. Kerana mengikut ia akan qat'i, sebab dia tak mahir sangat, tapi dia kata Quran takkan bohong, hadis takkan bohong, jadi aku ikut Quran hadis sudahlah, dia kata. Dan mereka yang taklid akan yang lain, daripada demikian itu tiada sah imannya. Jadi kata ulama, siapa yang taklid terus daripada Quran hadis, walaupun mungkin dia kurang mahir, masih imannya sah, cuma dia dalam risiko lagi. Sebab apa? Sebab takut orang pesongkan kefahaman dia dengan Quran, dia lari pula lagi. Tapi dia ni jenis hafal Quran, hafal hadis, dia terus ikut je. Tapi dia tak baru faham, dia dikira imannya sah, cuma dalam bahaya. Tapi siapa yang tidak bertaklid terus daripada Quran dan hadis, maknanya dia tolak Quran, dia tolak hadis, itu memang sah-sah lah, tiada sah iman, kafir lah dia. Kerana ketiadaan aman kesalahan di atas yang tidak maksum, yakni Quran dan as-sunnah. Kerana ulama ni berpegang, ialah memanglah sebab Quran dan hadis pastilah sahih, takkan nak kata tak betul. Jadi bila orang yang pegang kepada Quran dan hadis, insya-Allah dia betul. Cumanya kefahaman dia kena mengaji juga sebenarnya, sebab takut dia salah faham. Macam budak-budak lah, kalau setakat habis mahat tahfiz, dia baru hafal Quran, tapi dia belum memahami Al-Quran. Dia selamat tu baru separuh, tapi tak confident selamat lagi, sebab bahaya juga. Sebab dia tak faham ayat Quran, dia baru hafal saja. Yang kelima, pendapat yang kelima, memadai dengan dia semata-mata. Yang kelima masih lagi kata imannya sah, daripada ketiadaan berdosa dan tak berdosa pula. Yang lima ni dia kata iman sah dan tak berdosa. Kerana nazar itu syarat kamal. Kerana dia kata boleh berfikir itu syarat orang yang betul-betul sempurna. Maknanya orang yang betul-betul tinggilah kedudukan dia tu. Maka sesiapa yang ada ia padanya keahlian bagi nazar dan tiada nazar ia, maka sesungguhnya tinggal ia akan yang lebih aula. Jadi dia kata orang yang boleh fikir je, yang boleh sampai ke tahap boleh bawa dalil. Jadi orang yang tak boleh fikir, macam mana dia nak bawa dalil? Jadi pendapat ni dia terlampau ringan. Dia kata tak apa, tak, iman dia sah dan tak berdosa orang yang tak boleh bawa dalil ni, taklid saja. Dia kata gitu. Berkata akan dia oleh Al-Bajuri, berkata Al-Manili, dan di atas ini adalah nazar yang mensampaikan kepada makrifat itu disunatkan dia mustahab. Pendapat ni pendapat yang ulama tak pakai. Tetapi ada gak ulama yang pakai kepada mereka yang baru memeluk Islam. Kalau mu'allaf, dia baru masuk Islam, memadailah dia ni taklid orang je, dia ikut orang. Sebab dia mana reti lagi, sebab dia baru masuk Islam. Ada pun macam kita, bukan baru semalam masuk Islam, apa kita nak taklid lagi?
Kita patut kena dengan ilmu lah. Pendapat yang keenam, yang terakhir, bahawa iman muqallid itu sah. Dia kata iman dia sah dan haram di atasnya nazar. Dan dia tak dibenarkan nazar. Ni pendapat, sebab tu pendapat ni duduk nombor 6 last sekali. Dia kata iman sah dan tak boleh orang tu bernazar, tak boleh orang tu berfikir. Dan iaitu ditanggungkan dia di atas yang bercampur dengan falsafah. Maka orang ni diikut saja ulama yang memang dah tahap boleh nazar. Ada. Jangan dia jangan nazar. Ini pendapat yang paling rendah sekali. Jadi pendapat ni pun tak banyak dipakai oleh alim ulama. Ada. Melainkan kita ni dia pendapat ni setiap pendapat tetap kita kena hormati, sebab pendapat ni datang daripada ulama-ulama juga. Cumanya pendapat ni mungkin kita tak boleh pakai terus. Kita kena pakai bila ada certain keadaan yang memerlukan. Bila keadaan terdesak sangat, baru boleh. Contohlah kita jumpa satu orang ni, dia ni belajar macam mana pun tak faham-faham sifat 20 ni. Dan Allah ni wujud. Wujud. Nak faham tak? Wujud ke tak? Dia tanya balik. Kita ajarlah banyak kali, dia macam tu juga. Dia punya lembab dia tahap, tahu tak tahu nak tahap kata, tahap general dia punya lembab ni. Kan? Memang tinggi sangat dia punya kelembapan dia tu. Maka orang macam ni, bolehlah kita pakai pendapat yang paling ringan tadi ni, pendapat yang paling rendah sekali, iaitu dia ni tak apalah, tak payahlah fikir-fikir panjang. Kan nanti lagi dia fikir, lagi ngarut dia jadi. Jadi dia ni ikut terus je lah. Ulama kata macam tu, ikut ajalah. Yang ni, tapi tak boleh pakai pendapat ni untuk pukul rata. Ini pada keadaan-keadaan terpencil macam tu saja. Keadaan-keadaan terdesak betul-betul. Adapun keadaan umum macam kita ni, selagi boleh kena mengaji. Selagi boleh kena mengaji, cari dalil, kena bagi faham, kena belajar sampai faham. Tak faham tanya. Tapi kalau memanglah lembab sangat, baru pakai pendapat yang tadi tu. Betul tak? Siapa sini ada lembab sangat ke? Tak nak ngaku kan? Bila tak nak ngaku, kena ngaji lah. Kena ngaji supaya kita boleh capai sampai tahap boleh berdalil. Tadilah tak semestinya dalil Quran hadis, dalil akal sekurang-kurangnya. Kalau hebat lagi, dalil Quran hadis lah. Gitu. Nanti kita berhenti sini dan kita akan sambung seterusnya. Dan dikehendaki dengan dalil itu dalil ijmali. Dalil macam mana pula? Ni kita cerita satu-satu. Tadi kita cerita taklid. Jadi nak keluar daripada taklid, kena mengaji beserta dalil. Okey, sekarang nak ngaji dalil. Dalil macam mana pula kena mengaji? Dia ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dia ada dua, pecah dia pula. Kita tengok satu-satu. Itu kelebihan mengaji. Lagi ngaji lagi nampak, oh macam ni pula dah dalil pecah dua pula, dia kata. Itu nama mengaji. Benda ni mana ada kat sekolah. Minta maaf cakap, ada cerita macam ni kat sekolah-sekolah. Sebab tu saya cakap, bukan kita perendah, tidak, tapi pelajaran subjek agama di sekolah-sekolah tidak memadai. Bagus ada pendidikan agama Islam daripada tak ada langsung lagi naya. Tapi pendidikan itu tidak mencukupi. Untuk melepaskan fardu ain tak cukup. Jadi tak dapat tidak, kena ikhtiar cara lain. Itu yang kadang-kadang ada orang buat ni, sekolah agama rakyat, sekolah agama swasta ke apa ke, daripada di sekolah pagi, belah petang kita hantar pula sekolah agama. Kena ada usaha macam tu, supaya anak-anak kita ni ada pemahaman agama. Nak macam mana dah kerajaan buat macam tu, tapi kita sebagai individu peribadi kita kena ada usaha kita sendiri. Jangan lepas tangan macam tu. Jangan nanti di hari akhirat Allah tanya kenapa ni tak reti bab akidah ni. Macam mana sekolah kebangsaan ajar sikit jangan jawab itu. Allah akan tanya pula, dah kenapa kamu tak usaha hantar pergi ngaji kat tok guru ni ke, kat sekolah agama ni ke. Kita kenalah ada usaha kita sendiri. Sebab apa? Sebab nak masuk syurga tu sendiri, nak masuk neraka pun sendiri. Jadi kita kena bantu anak-anak kita ni. Kita ni tak apa dah mengaji anak-anak kita.
Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua ibu bapanya lah, yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani. Mak bapaknya lah yang menentukan anak-anak itu menjadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Maksudnya mak bapaknya itulah, maksud Nabi nak kata mak bapak itulah yang menentukan anaknya jadi kafir ke tidak. Sebab anak tu asal-asal Islam dah, memang dia Islam sebab lahir daripada mak bapak Islam. Nah, kita ayah kita ni Islam, isteri kita pun Islam, lahir anak kita, automatik anak kita Islam. Tapi kalau kita tak didik dia betul-betul, silap-silap anak kita Islam tu bertukar jadi Yahudi, bertukar jadi Nasrani, bertukar jadi Majusi. Bertukar tu tukar agama ke Ustaz? Tukar agama mungkin susah lah, jarang-jarang jumpa, tapi ada. Tapi maksud bertukar ni, Nabi kata dalam hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia datang daripada kaum tersebut. Maksudnya bukan dia pergi gereja dah, tapi gaya hidup dia menyerupai gaya hidup Yahudi, gaya hidup dia menyerupai gaya hidup Nasrani, gaya hidup dia menyerupai gaya hidup Majusi. Maka kata Nabi, siapa yang datang daripada kaum itu, maka dia kaum itu. Jadi makna kalau dia gaya hidup dia macam Yahudi, Yahudilah dia tu. Gaya hidup dia Nasrani, Nasranilah dia. Gaya hidup Majusi, Majusilah dia. Tengoklah anak-anak muda hari ni macam-macam gaya. Mana yang kata gaya Rasulullah ni kan? Ada tapi tak ramai. Yang banyaknya pelik-pelik ni. Ambil mana tak tahu. Jadi ayah ibu kita sebagai ketua keluarga kena main peranan. Kena didik anak kita betul-betul. Takkan kita nak anak kita depan-depan mata kita nanti dibakar dalam api neraka. Nak. Tak kata api neraka, anak kita kena api bakar sampah pun kita lari pergi selamat. Ini kena masuk api neraka. Dah takkan kita nak biar. Dan kalau nak jaga, kena jaga daripada sekarang. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kita tangguh sini. Kita akan sambung pula lepas raya. Jangan bagi hilang pula kitab. Lepas raya sambung pula. Ramadan kita tazkirah. Tazkirah tak baca kitab lah. Tazkirah kita cerita bab-bab Ramadan lah, insya-Allah, bab-bab puasa. Sebelum saya tutup majlis, saya nak mengajak. Saya ni kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa aran melintang, insya-Allah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, doa-doakanlah saya nak mengerjakan ibadah umrah hujung tahun. Dan insya-Allah saya nak bawa jemaah sekali. Saya akan pergi dia punya jadual lah, apa-apa pun dengan izin Allah. Tapi dari segi jadualnya tu, insya-Allah bulan 10 sekali, bulan 11 sekali, bulan 12 sekali. Sebulan sekali macam tu. Tapi tarikh dia jarak-jarak lah, takkan balik sini naik balik terbang kan. Jadi insya-Allah saya bawa jemaah, bawa jemaah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berminat nak mengerjakan ibadah umrah dan nak umrah bersama-sama dengan saya sekali, kita jalan sekali, bolehlah sertai ibadah umrah ni, pakej ni bersama dengan saya. Cuma saya ceritakan serba ringkas lah pakej dia tu. Pakej dia bawa kita menginap di 3 tempat. Daripada KLIA ni kita terbang, kita masuk Madinah dulu. Kalau ikut dia punya itinerary itulah kalau jadual ni. Tapi apa-apa pun tergantung atas apa-apa masalah lah. Mana tahu kadang-kadang ada masalah, kena pindah ke tempat lain. Itu nasib lah, jangan salahkan saya pula. Tapi daripada segi jadualnya begitulah dia susun. Daripada KLIA ni terbang masuk ke Madinah. Kenapa kita masuk Madinah dulu? Mungkin ada orang kata, buatlah umrah dulu Ustaz, senang, batu bawa nak jalan-jalan. Tak, bukan pasal tu. Yang pertamanya supaya kita tak kelang kabut nak buat ibadah umrah. Sebab ibadah umrah ni kita kena faham, ibadah umrah ni ibadah badan. Apa maksud ibadah badan? Dia semua melibatkan tingkah laku badan. Dia tak payah cakap apa pun, sah umrah ni. Niat dalam hati, pakai ihram, tangan yang gerak kan? Nak tawaf Kaabah, kaki yang jalan.
Mulut tak payah cakap apa-apa, tak apa. Yang tu kena baca masa tawaf tu, itu hukumnya sunat, bukan wajib. Yang wajibnya tawaf 7 kali. Bacaan semasa tawaf tu sunat. Suatu bacaan tu macam-macam bacaan. Ada yang kata baca ni, ada yang kata baca tu, terpulang. Kan? Sa'i pun begitu juga. Sa'i tu berlari. Nak baca semasa sa'i tu sunat saja. Berlari saja sah. Jadi ibadah umrah ni ibadah yang melibatkan badan. Bila ibadah tu melibatkan badan, badan kita kena sedia. Badan kita kena, orang cakap apa, prepare, kena kuat. Barulah kita buat ibadah tadi sempurna elok insya-Allah. Tapi kalau badan kita letih, lesu, penat, macam mana nak buat umrah? Jalan pun masa tawaf gagah lagi. Sebab di tengah semangat tengok Kaabah, sa'i. Berapa lap lagi dia tanya. Sebab 7 kali nak lari tu, bukan dekat-dekat kat tu. Kan? Jadi kadang-kadang bila badan tak kuat, kita jadi lemah. Bila jadi lemah, ibadah umrah kita tak cantik lah. Nak pergi bukan boleh selalu pergi. Kan? Nak bayarnya mahal. Jadi biarlah kita pergi tu walaupun mungkin sekali seumur hidup, tapi umrah yang paling terbaik yang kita dapat, persembahkan kepada Allah. Jadi nak boleh jadi ibadah tu cantik, persediaan awal kena ada. Sebab tu pihak syarikat ni dia susun kita masuk Madinah dulu. Sebab pengalaman saya pernah masuk Mekah dulu. Dulu saya pernah bawa jemaah juga, kita masuk Mekah dulu. Bila masuk Mekah dulu, kerana saya pakai ihram siap-siap. Masa nak naik kapal terbang tu saya pakai siap-siap dah. Ada orang dia pakai baju dulu. Sagi dekat atas kapal terbang nak kena niat ihram. Bermiqat di atas kapal terbang. Sebab kita akan lalu di atas Qornun Manazil. Qornun Manazil tu tempat miqat, terlalu atas dia. Pilot akan bagi tahu di sini tempat miqat, boleh niat umrah dan pakai kain ihram. Masa tu bau kalut semua nak pakai kain ihram. Jadi kadang-kadang ialah gelabah dan sebagainya, macam jadi serabut, jadi payah, jadi masuk. Kena pula dia tengok orang lain dah pakai, dia seorang tak pakai lagi serabut kepala dia kan. Nak ambil uduk lah apa semua. Lepas tu turun pula kat airport Jeddah. Kadang-kadang biasalah, siapa biasa pengalaman pergi umrah dia tahu. Di airport Arab Saudi ni dia ikut kepala dia. Kadang-kadang dia tahan kita kat 5 jam. Saya dulu pernah 3 jam kena tunggu. Ada sahabat saya cerita, dia kata 13 jam tunggu je kat airport tu. Dia buat apa tak tahulah, immigration dia tu nak buat macam mana. Tapi selagi dia tak cop kita, selagi tu tak lepas kan. Jadi duduk situ, kadang-kadang situ badan pun dah letih. Lepas tu naik bas nak sampai kepada hotel. Naik sampai kat hotel, pergi letak beg dalam bilik. Lepas tu turun balik, lepas tu nak buat kerja ibadah umrah. Sebab bila sampai-sampai kita tadi dah niat kena selesaikan umrah sampai tahlul. Jadi kat situ kadang-kadang badan ni dah letih. Tadi dengan naik kapal terbang, lepas tu kena tahan kat airport, naik bas, naik hotel, balik bilik apa semua, jadi penat, jadi umrah jadi lesu. Jadi tak cantik lah. Jadi kita tengok dia punya itinerary ni, jadual dia ni, masuk Madinah dulu. Jadi masuk Madinah kita tak payah gaduh-gaduh nak pakai kain ihram ke apa. Sebab kita pergi Madinah, pergi jalan dulu. Dan yang paling mustahak bukan jalan, kita nak pergi ziarah Rasulullah dulu. Kita nak ucap salam dan ucap terima kasih kepada Nabi. Sebab kerana Nabi lah sampailah Islam kepada kita hari ini. Dan kerana perjuangan Nabi dan para sahabat lah Islam sampai pada kita hari ini. Dan sampai hari inilah kita kenal apa tu Allah, apa tu Kaabah, apa tu ni. Bab-bab agama ni kita jadi kenal. Jadi kita nak ucap terima kasih pada Nabi. Dan ziarahlah keliling Madinah tu, perkuburan Baqi', Uhud dan sebagainya, selama 4 hari itulah. Lepas 4 malam di Madinah, baru kita bergerak. Tapi tak masuk lagi Mekah. Kita akan pergi ke medan Perang Badar. Singgah dekat tempat berlakunya Perang Badar. Saya cerita siap-siap, jarang-jarang travel bawa pergi ziarah Perang Badar. Ada travel buat tapi tak banyak. Tapi travel ni dia buat. Dan tak ada bayaran tambahan. Ini dah termasuk dalam package. Jadi jangan risau nak kena tambah duit ke, tak ada. Memang ni dalam package dia. Dia akan bawa ke situ. Kita akan tengok makam syuhada dalam Badar. Kemudian kita tengok suasana di mana tempat berlakunya yang dikatakan 313 orang tentera Islam mengalahkan 1000 lebih. Tu kita nak tengok tempat bersejarah ni supaya kita ambil iktibar kekuatan Islam tu. InsyaAllah. Lepas tu kita berjalan, tak masuk Mekah lagi, terus pergi masuk ke Taif. Terus pergi ke Taif. Taif ni dia kata macam Cameron Highland di tempat kita. Tempat dia sejuk sikit sebab dia berbukit.
Walaupun di tanah Arab, tapi dia berbukit, jadi tempat tu sejuk sikit. Jadi kita pergi sana, kalau setengah travel, dia pergi Taif, tapi balik-balik. Mana pergi tengok sekejap je. Ini tak, pergi sana dan tidur bermalam di sana. Dia ada sediakan hotel, kita akan tidur satu malam kat sana. Esok paginya dia akan bawa kita pusing keliling dekat Taif tu untuk kita ziarah tempat-tempat bersejarah di Taif. Kemudian habis dah pusing-pusing kat Taif, barulah kita masuk ke Mekah. Dari Taif tu dia akan singgah kat Qarnul Manazil, tempat bermikot. Tadi saya sebut bermikot atas kapal terbang, ni tak, mikot atas darat. Jadi bila bermikot atas darat, kita nak pergi bilik air senang, kita nak pakai kain ihram tak payah kalut-kalut. Dah selesai semua, mutamin tengok okey, jemaah semua okey, jom kita naik bas. 1 jam setengah je daripada Qarnul Manazil sampai ke Mekah. Jadi tak lama sangat tunggu. Sebab bila dah berihram ni kena jaga pantang larang. Bulu hidung lah apa cabut tak boleh, nanti kena dam. Dia bila lama-lama sangat mula dia risau tu. Dia tengok ada bulu tak. Nak bersin pun takut tiba-tiba. Saya takut bulu tu cabut. Padahal kalau cabut bulu tanpa sengaja, dimaaf. Yang kata kena dam ni sengaja tarik gitu, memang lah kena lah. Ni duduk dalam bas kejap je, tak payah lama. Sampai di Mekah, kita buat ibadah umrah. Kalau ikut jadual, dia kata kita akan masuk menjelang maghrib. InsyaAllah buat pelan-pelan umrah tu pukul 12 insyaAllah siap. Paling lewat tu insyaAllah pukul 12 siap dah. Bila pukul 12 siap dah, kita pun naik hotel, boleh rehat. Lepas tu esok-esoknya siapa nak buat lagi umrah, boleh buat. Nak jalan-jalan ke boleh. Lagi 5 malam di Mekah. Jadi jumlah harinya 12 hari 10 malam. Semua package tu tadi, harga dia insya-Allah berpatutan. Iaitu harga dia hanya 6,520 sahaja. 6,520. Setengah travel, minta maaf cakap, kadang-kadang sampai 7 ke 8,000. Tapi saya bukan nak condemn, itu masing-masing punya lah kan. Cuma travel ni dia hanya letak harga 6,520 sahaja. Dah termasuk semua package tadi. Dan dibenarkan pula kita bayar secara ansuran selama 4 bulan. Kalau kita tak mampu nak bayar lamsam, dia bagi kita bayar sikit-sikit. Iaitu 1 bulan kita cuma bayar 1,630 sahaja. Bulan kedua pun begitu, bulan 3 begitu, bulan 4 begitu. Cukup 4 bulan, bayaran kita dah komplit. Pihak syarikat akan booking flight, booking hotel, tunggu tarikh khusus umrah dikeluarkan. Kalau pergi dengan saya, insyaAllah saya sendiri yang akan sampaikan khusus umrah. Dan nanti kita tunggu pula tarikh penerbangan dikeluarkan, kita pergi sama-sama. Tu insya-Allah. Siapa berminat, tak payah susah-susah nak isi borang bagai. Borang pun saya bukan bawa pun. Sebab saya bukan ejen dia, saya cuma mengajak saja. Siapa nak nak pergi umrah bersama saya. Jadi tak payah susah-susah, tinggalkan nama dengan nombor telefon dekat meja niaga dekat luar tu, dekat anak murid saya. Tu saja. Tapi sebelum tinggal nama tu, beli dulu biskut. Dengan biskut tak beli. Lepas tu letak nama, boh nombor telefon. Boh nama ni bukan confirm. Jangan, saya tak confirm lagi lah Ustaz. Ni bukan cerita confirm. Bubuh nama dengan nombor telefon tu, saya ambil nombor telefon tu, saya bagi dekat kawan saya tu, dekat wakil syarikat. Nanti wakil syarikat, ejen dia akan telefon tuan-tuan. Dia akan telefon. Masa telefon tu nak tanya detail, boleh tanya dia. Sebab saya cerita ni ringkas aja. Tapi dengan dia nanti boleh tanya proses pembayaran ke, macam mana ke, hotel tu kat mana, apa semua. Boleh tanya detail kat dia. Tanya detail dia. Kalau rasa betul-betul berkenan, bincang ahli keluarga apa semua, setuju, baru telefon dia dan kata setuju. Lepas tu kalau nak pergi dengan saya, sebutkanlah, mention, insya-Allah kami nak pergi dengan Ustaz Syakir Nasuha. Nanti dia tahulah saya, dia kenal. Nanti dia akan grupkan kita sekali. Oh, nak pergi dengan Ustaz Syakir, jadi saya letak grup di bawah grup Ustaz Syakir, insya-Allah. Nanti kita pergi sekali lah. Pergi sekali, insya-Allah saya sendirilah sebagai mutawifnya, insya-Allah. Kan? Lepas tu ada orang kata harga murah sangat, hotel jauh pak, dia kata. Dah, saya tengok dah hotel di Mekah, Hotel Safwah, 50 meter saja daripada dataran Kaabah. Hotel Madinah ya jauh sikit je, bukan jauh sangat, sikit je, 150 meter. Sebab apa? Kenapa jauh Ustaz? Dia tanya. Dah hotel Madinah memang semua jauh-jauh sebab dia keliling masjid tu. Dia memang begitu dah. Jadi tak ada apa-apa, insya-Allah boleh. Siapa nak buat, nak teringin nak melakukan ibadah umrah, sementara harga ni masih lagi harga terendah. Sebab package ni bukan selalu boleh dapat macam ni. Jadi kalau ada siapa berminat,
Boleh fikir-fikirkan. Sebab masa ni pun jauh lagi. Kalau tak nak pergi bulan 10, bulan 11 pun ada, bulan 12 pun ada. Jadi kalau siapa nak tahu-tahu dulu, boleh letakkan nama, nanti pihak syarikat telefon boleh tanya detail pada mereka tu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, dan saya mengambil kesempatan ni juga mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Tingkatkanlah, kita sama-sama berdoa moga-moga kita sama-sama diterima oleh Allah akan amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Perbanyakkanlah amalan, tingkatkan amalan, kurang-kurangkan bahagian dunia, banyak-banyakkan akhirat, sebab peluang ni bukan boleh datang selalu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.